Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada kita sirah yang berlaku kepada Nabi-Nabi sebagai pengajaran bahawa Ramadan musuh akan cari jalan bagaimana untuk hancurkan Islam, sama ada zaman Nabi atau zaman para sahabat. Banyak peristiwa jihad berlaku pada bulan Ramadan, dan musuh akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kononnya umat Islam pada bulan Ramadan. Namun sejarah menunjukkan kepada kita, Ramadan bukan zaman kita dilemah. Ramadan ialah zaman kita meningkatkan jihad, meningkatkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Tok Guni Aziz dia cukup marah kalau orang sebut Ramadan ni bulan puasa. Ramadan bukan bulan puasa. Ramadan bukan bulan puasa. Puasa itu satu juzuk daripada Ramadan. Ramadan bukan bulan puasa. Dia sebut demikian, dia kata saya bimbang takut-takut nanti orang kita bila sebut Ramadan bulan puasa, kalau dia puasa dia beres. Padahalnya puasa itu satu juzuk daripada Ramadan. Ada tarawih, ada bacaan Quran, ada zikir, ada tahajud. Semua itu termasuk dalam ibadat Ramadan. Bukan puasa saja. Sebab orang kita kadang-kadang bila boleh puasa dia beres. Kadang-kadang lebih malam lagi puasa. Zaman kita ini menjadi pesta makan. Berapa ramai peniaga bazar Ramadan yang tak semayang, yang tak tutup aurat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, 8 jam tak makan, tak minum, kita kena pilih makanan yang kita nak makan untuk berbuka puasa. Jangan beli kuih di pertangan yang pasir. Jangan beli kuih di pertangan tak semayang. 8 jam tak makan, tak minum, tiba-tiba kita beli kuih daripada orang tak semayang untuk buka puasa. Kita beli kuih daripada orang tak tutup aurat untuk buka puasa. Kita kena rasa malu dengan Allah Ta'ala. Kita kena jaga, sebab makanan dia darah daging kita. Kadang-kadang Nabi SAW beli pun minta kita ringkaskan, sebab jihad berterusan. Ramadan walaupun iblis tak ada, nafsu mengganggu manusia. Nafsu ni dia lebih hebat pada syaitan. Syaitan dia menipu manusia. Nafsu dia menggoda manusia, yang menyebabkan kita rasa selesa, rasa seronok. Sebab itu tuan sekalian, Ramadan dijual apa pun laku. Kalau ada orang jual bata panggang laku. Bata rumah, santan bambu sikit cipat balan. Pakcik jual apa bata panggang? Bungkus itu murah tu kan. Bulan puasa tengok apa pun sedap. Nabi kata kalau kamu pergi ke pasar, pergi beli, rekahkan masa kamu, jangan panjang sangat. Kadang-kadang pusing, rasa pergi beli air tebu satu. Mata kita tengok, hari ini kita tak ada moral, masyarakat tidak bermoral. Dalam bulan Ramadan, pakaian hampir tak ada beza dengan bukan Ramadan. Wanita-wanita pakaian yang teruk, laki-laki mula berseluar pendek sama kita, lebih ramai sekarang. Sebab tu kalau kita nak jaga puasa kita, memang terbaik. Ada seorang pakcik tu, dia kata, saya Ustaz, memang Ramadan saya tak keluar rumah, duduk rumah. Keluar ambil pahala Ustaz, tengok sana tengok. Tak tengok, membazir baik tengok. Dia pun duduk rumah, saya tanya duduk rumah apa? Dia kata, memang ni Ustaz. Memang ni Ustaz, apa pakcik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita berdepan dalam konteks perkembangan negara kita. Di tengah-tengah Ramadan kita tengok bagaimana pelbagai peristiwa berlaku yang menuntut kita terus meneruskan gerak kerja kita dan jihad kita yang berterusan, mengambil ruh semangat Ramadan dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah sebagai jalan membina semangat jihad kita. Sebagaimana kata Ibrahim bin Ablah ketika mana balik daripada perang Badar, dia menyebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ada orang salah nakal, dia kata ni hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi. Ini kata seorang sahabat Nabi bernama Ibrahim bin Ablah. Beliau mengatakan kita baru kembali pada jihad yang kecil kepada jihad yang besar, yang jihad lawan hawa nafsu. Ulama menyebut jihad ini jihad berterusan. Lawan hawa nafsu berterusan walaupun bulan Ramadan. Allah Ta'ala menjadikan peristiwa Ramadan, Nabi SAW keluar ke medan perang
dalam satu peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam. Perang yang menyaksikan bagaimana kuatnya iman para sahabat. Nabi SAW keluar bersama hampir 1000 tentera Islam. Rupanya daripada 1000 itu 700 lebih adalah golongan munafik, yang kemudian balik semula ke Madinah, meninggalkan Nabi bersama dengan 313 sahabat. Setengah sirah menyebut 317. Waktu itulah Nabi SAW mengangkat munajat doa pada Allah, satu doa yang sangat panjang. Nabi merayu pada Allah di tengah-tengah panas matahari. Lamanya Nabi doa sehingga kain serban di atas bahu Nabi ditiup oleh angin. Serban tadi jatuh jauh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi mengambil kain serban tersebut, kemudian meletakkan semula di atas bahu Nabi. Sambil Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah doa kepada Allah. Allah dah dengar doa kamu." Dalam doa Nabi di antaranya, "Ya Allah, kalau kamu tidak tolong kumpulan yang sedikit ini, kamu tidak akan disembah sampai bila-bila." Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, doa yang panjang menyaksikan bagaimana Nabi berpaling kepada para sahabat, menyampaikan berita gembira bahawa Allah telah menurunkan bala tenteranya selama 3,000 orang untuk menolong tentera-tentera Islam. Dan Allah menyebut, kalau kamu sabar dalam perjuangan ini, meneguhkan akidah pendirian kamu, Allah akan tambah 5,000 tentera di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki, sebenarnya syaitan, iblis, riwayat mengatakan dia jin kafir, yang berupa Suraqah bin Malik al-Jahri, yang bersama dalam kumpulan musyrikin. Terkala mana dia melihat turunnya malaikat Allah sebagai bala tentera Allah, tiba-tiba Suraqah lari meninggalkan tentera musyrikin, bertempik dia dan lari. Lalu berkata pemimpin musyrikin, "Kamu nak lari ke mana, wahai Suraqah?" Berkata Suraqah, "Aku nampak apa yang kamu tak nampak." Ulama menyebut sebenarnya bukan Suraqah. Beliau ini ialah jin kafir yang berupa dengan rupa Suraqah bin Malik al-Jahri, yang kemudiannya Suraqah sendiri dimasuk Islam kemudian. Kata dia, "Aku nampak apa yang kamu tak nampak." Lalu dia pun lari sambil bertempik kerana takutnya bila nampak malaikat turun. Hadis ini, peristiwa ini menunjukkan kepada kita musuh akan dapat sokongan daripada jin-jin kafir, daripada musuh-musuh Allah, daripada pengundi-pengundi hantu. Dia mari untuk tolong, macam-macam cara. Sebab itu dalam peristiwa Badar, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemenangan besar kepada tentera-tentera Islam. Dan Nabi SAW setelah siap peperangan, Nabi mengarahkan para sahabat kumpulkan semua pemimpin musyrikin yang mati. Lalu mereka angkat dan mereka letakkan dalam satu lembah, satu wadi. Setelah siap dikumpulkan semua, Nabi berdiri di wadi tersebut, di lembah tersebut, sambil Nabi panggil seorang demi seorang, si fulan, mana harta kamu yang kamu bangga selama ini? Wahai si fulan, mana keturunan kamu yang kamu bangga selama ini? Wahai si fulan, mana pangkat kebesaran yang kamu bangga lawan Islam selama ini? Nabi sebut nama dia, Nabi sebut sifat dia. Bila Nabi buat demikian, tiba-tiba seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kan dia dah mati? Kan dia dah mati ya Rasulullah? Macam mana kamu cakap dengan dia dah mati?" Lalu kata Rasulullah, "Sesungguhnya orang mati mendengar perkataan orang hidup. Bahkan bunyi tapak kaki orang atas kubur didengar oleh orang dalam kubur." Yang inilah ulama-ulama, setengah ulama berpendapat pegang hadis ni, lalu mereka mengharuskan talqin kepada si mati. Sebab orang mati dengar kata Rasulullah, kita pun buat talqin, berimam ke atas kubur baca talqin. "Wahai si mati, sebentar lagi malaikat akan datang pada kamu, kamu jangan takut pada dia. Dia makhluk Allah macam kamu juga."
Tak dapat imam tu ada terlalu dalam tak boleh takut terlalu.